warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dikasihi Haji Zulkarnain Yaqub Rusi, kita kuasa Masjid Al-Jawahir serta seluruh ahli yang kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jam sekarang ini menunjukkan pukul 6 petang. Kita ada 1 jam 9 minit lagi untuk berbuka puasa pada hari yang ke-19 Ramadan. Jadi dalam kesempatan petang ini, tuan-tuan, saya mengajak kita semua menginsafi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan juzuk yang ke-19. Hari ini hari yang ke-19 Ramadan, juzuk yang ke-19, muka pertama juzuk yang ke-19, iaitu muka 362 dalam Mushaf Rasam Usmani. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan oleh Allah tentang aduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sebahagian daripada sikap umat akhir zamannya, iaitu kecuaian sebahagian daripada umat Islam hari ini yang mereka melihat Al-Quran ini tidak penting dalam kehidupan mereka, seolah-olah Al-Quran ini perkara kecil, perkara ringan. Kekhawatiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dirakamkan oleh Allah dalam suratul Furqan ayat yang ke-30. Muka surat yang pertama dalam juzuk yang ke-19, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya aduan Nabi. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala satu ketika. Aduan ini sangat besar kerana Nabi mengadu kepada Allah. Dalam hidup kita ni, kalau ada orang mengadu masalah kita kepada SPRM, tentu kita tak boleh tidur malam. Pasti ni apalah yang diadukan Tetapi Allah menerima aduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebahagian kecuaian umatnya yang dikatakan sebagai sebaik-baik umat, umat yang paling mulia, umat yang paling bertuah, dikurniakan bulan Ramadan, dikurniakan Al-Quran sebaik-baik kitab Allah, dikurniakan malam Lailatul Qadar, dikurniakan peluang pengampunan yang tidak ada batasannya, dan macam-macam lagi. Walaupun umur kita ni pendek, antara 60 hingga 70, ada yang lebih sedikit. Semalam ada saudara saya meninggal dunia, berumur lebih kurang 95 tahun.
terlantar sakit sekian lama, Allah panggilnya pada hari Jumaat Ramadan semalam, tuan-tuan. Dia bukan seorang ulama besar, bukan waliullah, tapi Allah lebih mengetahui hal keadaan dirinya. Tentunya suatu penghormatan, satu kemuliaan, Allah akhiri hayatnya pada bulan Ramadan, bulan sebaik-baik bulan, dan pada hari Jumaat, hari sebaik-baik hari, dikenali sebagai Sayyidul Ayyam. Berumur 95 tahun, itu dah banyak subsidinya. A'maru ummati baina sintin wa sab'in. Nabi bersabda, kebanyakan umur umatku ini rata-rata antara 60 hingga 70. Jadi kalau dah umur lebih 70, so jadi itu satu umur subsidi lah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahun depan umur saya 60, tuan-tuan. Tahun depan saya dah pencin. Mudah-mudahan banyak umur sampai mengakhiri perkhidmatan saya di Jabatan Agama. Kita doakan kita semua diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat yang sebaik-baik umat ini, rupa-rupanya ada segelintir umat yang tidak mengenang budi, yang tidak mensyukuri nikmat pemberian Allah, yang kita sebut waktu solat tarawih, di selang-selang antara solat tarawih rakaat kedua, rakaat keempat dan sebagainya, dengan ucapan yang disarankan oleh ulama. Bukan ada hadis itu kan, tapi ulama kerana sayangkan kepada umatnya, dengan kata-kata fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Kita makmum baca ramai-ramai, semangat sikit tuan, supaya tak mengantuk, tak letih. Apa maksud kalimah yang kita baca tu? Kenalah tahu sedikit. Fadlan minallah wa ni'mah. Kita diminta, disuruh, disarankan supaya sentiasa mensyukuri, mengingati, mensyukuri segala limpah kurnia Allah. Fadlan tu limpah kurnia Allah. Termasuk yang saya sebutkan tadi, limpah kurnia oleh Allah itu kepada kita umat Nabi Muhammad yang tidak terhingga banyaknya. Nanti di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan telaga Kautsar. Siapa yang dapat merasai sedikit air, walaupun sedikit air daripada telaga Kautsar, walaupun seteguk air daripadanya, la yazma'u ba'daha abada hatta yadkhulal jannah, dia tak akan merasai dahaga lagi selama-lama di padang mahsyar sampailah dia masuk syurga. Dihisab oleh Allah, ditakdirkan ada masuk neraka, ada masuk syurga. Umat Muhammad diberikan penghormatan, kemuliaan, peluang masuk syurga dulu. Dah selesai umat Nabi Muhammad masuk syurga, baru diberi peluang umat yang lain. Kalau ada umat Muhammad yang ditakdirkan masuk neraka, tetapi Allah Ta'ala kemudiankan dia, dah umat lain dulu masuk neraka, dulu dah habis masuk neraka, baru dipanggil umat Muhammad masuk dalam neraka. Wal-iyazubillah. Itu pun tak selama-lamanya kalau dia ada iman, walaupun sekecil zarah. Kalau ada iman dalam hati, ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, akhirnya dia akan masuk syurga. Ada yang masuk syurga walaupun dah masuk neraka, belum habis tempoh menjalani azab, dengan syafaat Nabi dia dikeluarkan. Ada yang memang dia confirm ahli neraka, tapi dengan syafaat Nabi dia tak jadi masuk neraka.
selamat daripada syurga. Ini semua kelebihan ini ada pada umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek-pendek 60 hingga 70, jarang sampai 100, berbanding dengan umat dulu ratusan tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 1000 tahun umurnya. Jadi mereka itu berpeluang untuk beribadah kepada Allah lebih lama daripada kita. Tetapi Allah kurniakan umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek, tetapi kita dapat mengumpulkan ibadah, pahala ibadah lebih banyak daripada mereka, walaupun hanya beribadah seketika pada malam Lailatul Qadar. Itu pun sudah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dapat sampai 50 kali malam Lailatul Qadar, bayangkanlah, kalilah lebih baik daripada 1000 bulan. Tak kalah ke umat dulu, confirm kalah umat dulu. Itu yang umat dahulu, termasuk Nabi Musa AS, rasa cemburu nak jadi umat Nabi Muhammad. Tetapi rupa-rupanya tuan-tuan, ada segelintir umat Nabi Muhammad ni yang tak rasa dirinya nak mengenal budi, tak merasa dirinya bersyukur kepada Allah atas kurniaan yang luar biasa begitu. Dikurniakan Alkitab pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah turunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Malah kitab-kitab yang lain pun diturunkan pada bulan Ramadan. Bukan saja Allah turunkan Al-Quran, bukan sekadar nak dibaca, bukan sekadar nak nak dikhatam, ditadarus dan dihantamkan saja. Itu memang sebahagian daripada tuntutan yang menunjukkan kita ini tidak meninggalkan Al-Quran sebagaimana aduan Nabi tadi kepada Allah. So jadi kita mudah-mudahan ini merupakan bukti. Ini merupakan sebahagian daripada bukti nanti di hadapan Allah. Kapet Masjid Al-Jawhar jadi saksi, lampu pipa segala jadi saksi, kamera ni pun jadi saksi, ini rehal pun jadi saksi, air mineral pun jadi saksi. Mudah-mudahan Al-Quran ini datang pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti dia akan datang pada hari kiamat. Al-Quran datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat, memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada orang ahli Al-Quran, kepada orang menjadi sahabat Al-Quran. Kita nak jadikan Al-Quran di hatiku. Bukan nama persatuan saja. Ada persatuan namanya persatuan Al-Quran di hatiku. Tapi kita nak realiti, walaupun tak jadi ahli Al-Quran di hatiku, tapi kita baca Al-Quran, kita cinta Al-Quran, kita dekat Al-Quran, insya-Allah inilah namanya ahlul Quran, ahli Allah, yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah. Dan Al-Quran akan datang memberi syafaat dan pertolongan, memastikan ahlinya itu selamat daripada azab neraka Allah nanti. Dia akan menjadi peguam bila yang mantap, yang mantap, yang kuat, yang kukuh, tak boleh digugat oleh yang lain. Dia datang, ya Allah, aku ni Al-Quran, aku telah menghalang dia daripada masa dia banyak tidur kerana membaca aku, maka berilah izin aku untuk memberi syafaat kepada dia. Maka Allah izinkan dia memberikan syafaat. Tuan-tuan, dalam ayat yang ke-30 ini, inilah aduan Nabi. Bila Nabi mengadu, ya Allah, malu kita ya Allah, Nabi mengadu hal umat. Tak siapalah yang diadukan ini. Janganlah sampai kita termasuk orang yang diadukan oleh Nabi ini kepada Allah. Kata Nabi, ya Rabbi, ini aduan Nabi, ya Allah, hai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Maksudnya taklah semua tu, sebahagian daripada kaumku. Ini walaupun disebut semua, menunjukkan kepada kaumku, tapi tidaklah semua, ada yang baik tu.
Apa yang berlaku pada kaum Nabi Muhammad? Sebahagian mereka ittakhazu, mereka menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjura, kitab yang ditinggalkan. Masya Allah, waliyazbillah. Ada ke orang meninggalkan Al-Quran? Ada lah tuan. Kalau Nabi sudah mengadu mestilah ada. Kan ada orang yang dia beriman pada dia seorang Muslim, seorang Muslimah, tapi dia kadang-kadang tidak meyakini Al-Quran. Usahakan nak membaca Al-Quran, usahakan nak tadarus Al-Quran, usahakan nak tadabbur Al-Quran, usahakan nak mengamal Al-Quran. Malah mereka meragui, memandang kecil, remeh tentang Al-Quran. Sedangkan Allah di awal-awal turun Al-Quran dulu pada Nabi, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Hai Muhammad, kami akan kurniakan kepadamu kata-kata yang berat. Apa maksud qawlan saqila? Inilah Al-Quran. Allah sendiri sudah sebutkan Al-Quran ini berat. Al-Quran ini berat, bukannya ringan. Bukan berat maksud saya pada fizikalnya sampai sekilo ke sekilo setengah, tak. Bukan itu yang berat. Ini berat pada hukum maknawi, iaitu tanggungjawab kita pelihara Al-Quran, tanggungjawab kita baca Al-Quran, tanggungjawab kita fahami Al-Quran. Setiap kali membaca Al-Quran, tuan-tuan kena bertanya. Saya banyak mendapat maklumat kalimat-kalimat bahasa Arab ini adalah terus terang saya cakap melalui Al-Quran. Daripada kecil saya belajar Al-Quran daripada abang saya, daripada pakcik saya, daripada guru-guru saya di sekolah agama. Setiap kali saya baca Quran, terdetik di hati saya, apa maknanya ni? Kenapa aku tak faham? Tuan-tuan, jadi dari situ saya dapat mengambil maksud, dapat menerima, memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kemudian baru saya masuk sekolah Arab di Madrasah Samsuddiniyah Gunung Ulu. Itu selepas SPM, tuan-tuan, tahun 78. SPM 78 masuk sekolah Arab. Dah tua dah kan, 4 tahun ke 3 tahun, 4 tahun sambung sekolah Arab lagi di Kamahan Johor. Tahun 83 lebih kurang, daripada 82 tahun 3 sekolah Arab lagi, belajar lagi bahasa Arab. Sebab kita nak tahu, kita dah tahu maknanya. Wa qala ar-rasul wa tudan, ataupun bermula. Qala maknanya berkata, ar-rasul oleh rasul. Rasul tu dibaca ar-rasul, tapi tuan-tuan jumpa juga ayat Al-Quran dibaca rasulah, rasuli. Yang ini rasulu. So apa yang membezakan rasulah, rasuli, rasulu? Itu kena belajar ilmu bahasa Arabnya, belajar nahwu sorabnya. Jadi kena belajar bahasa Arab, belajar bahasa Al-Quran. Itulah saya dapat mengetahui kenapa dibaca rafa' ataupun dhamma baca depan, kenapa dibaca nasab ataupun baca atas, kenapa dibaca kasrah iaitu bawah. Oh, itu ada ilmunya di sekolah Arab. Jadi masuk sekolah Arab baru tahu, oh patutlah dibaca depan ni. Jadi kita tahu kenapa dibaca depan. Kalau kita baca waqala rasulah, maknanya lain. Walaupun rasul tapi maksudnya lain. Rasuli mungkin juga maksudnya lain. Yang betul waqala rasulu baru tepat. Ya Rabbi, ya wahai, macam kita ya wahai, ya ayuhan nas, wahai manusia. Rabbi, Tuhanku. Dia tak ada Rabbi. Kalau ba di baris bawah satu saja, dia ada makna aku. Ya Rabbi, asalnya Rabbi dibuang ya. Betul itu detail dalam bahasa Arab lah. Inna sesungguhnya. Tuan-tuan baca kat mana pun jumpa inna tu makna sesungguhnya. Lepas tu ada perkataan. Itu kata-kata penguat. Menguatkan kata-kata kenyataan selepasnya. Apa dia? Qaumi. Tu ya tu tak ada titik. Ketika Rasul Osmani tak ada titik. Asalnya ada Qaumi, kaumku. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku.
Itu apa dibaca? Ittakhazu. Kalau kita baca dari situ, ittakhazu dibaca bawah, sebab huruf yang ketiga dibaca atas, iaitu kha dibaca atas ya. Maka dimulakan dengan baris bawah, kecuali kalau wasal teruskan. Inna qaumit takhazu. Ittakhazu di mana-mana. Dia tak sertakan akhaza. Jadi huruf ta itu tambahan, huruf waw ujung alif ada alif itu tambahan, huruf alif pangkal itu pun tambahan. Asal-asalnya ialah asalnya akhaza. Datanglah ittakhaza, yattakhizu dan sebagainya gitu nih. Tapi asal mana itu mengambil. Tapi ada maksud ittakhaza itu ja'alu, iaitu menjadikan makna-makna yang lain daripada satu makna. Jadi ada beberapa makna, kita pilih yang sesuai. Jadi Nabi mengadu, apa aduan Nabi? Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan apa yang mereka jadikan, apa yang sudah kita buat kepada Al-Quran. Mereka menjadikan hadza al-Qur'ana. Hadza itu mana ini, Al-Quran ini Quran. Mereka menjadikan ini Quran. Itu kalau bahasa Melayu tak kena kan. Bahasa Melayu dia ada gaya dia sendiri. Kalau bahasa Melayu mereka menjadikan Quran ini. Gitulah. Itu dia punya ini itu kemudian. Kalau bahasa Arab ininya yang awal. Itu sebenarnya uslub bahasa, gaya bahasanya. Jadi kalau tuan-tuan tengok kenapa Quran dibaca atas? Al-Quran. Ada Quran ayat-ayat kalimah Al-Quran dibaca Quranu, dibaca Qurani. Ini pula dibaca Qurana. Itu ada makna ni tuan. Itu nak kena baca dalam bahasa Arab lah. Tak apa. Tapi maknanya hadzal Quran ialah Quran ini. Mahjur artinya ditinggalkan. Dia berasal kata hajar. Hajar asal mana? Hajar itu benda yang hijrah itu kan. Hijrah itu kata hajar. Hijrah itu meninggalkan. Jadi Quran ini dimahjurkan, ditinggalkan. Maknanya mereka tidak mengambil Al-Quran yang Allah sebut dalam apa surah Al-Baqarah itu. Disebutkan sejarah turun Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, yang perangannya Al-Quran hudal linnas. Quran itu menjadi panduan, petunjuk, panduan untuk seluruh manusia. Tetapi manusia ni, khususnya umatku, kenapa mereka tidak jadikan Quran sebagai panduan? Mereka tidak merujuk kepada Al-Quran. Mereka lebih suka kepada kata-kata orientalis, kata-kata orang-orang barat yang tidak beriman. Wah, kalau mereka dapat menceduk kata-kata simpulan-simpulan, rasa macam hebat. Tapi mereka tak rasa hebat ataupun tak rasa termulia kalau mereka menceduk ayat Al-Quran. Padahal inilah yang paling utama. Jadi mahjurah itu maksudnya ialah ditinggalkan. Mereka menjadikan Al-Quran ini kitab panduan hidup dia yang ditinggalkan. Jadi rupanya itu yang Nabi adukan kepada Allah. So tuan-tuan, kenalah kita ini sama-sama mengambil berat. Kerana Allah sebutkan tadi dalam ayat yang sebutkan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, kami berikan kepadamu wahai Muhammad kata-kata yang berat, maka kita ambillah yang berat. Ambil berat, itulah ambil berat. Jangan ambil ringan, jangan pandang ringan. Jadi saya cakap tahniah kepada para pembaca sekalian yang tidak jemu-jemu membaca Al-Quran setiap solat tarawih, setiap solat 5 waktu, yang bertadarus walaupun 2-3 orang, 4-5 orang, 6 orang, 10 orang, 15 orang, teruskan amalan-amalan yang sangat baik. InsyaAllah tidak mustahil satu masa akan menjadi satu amalan yang disukai ramai. Saya pengalaman dulu di masjid Kampung Melayu 5 Kedai. Maksudnya masjid lama tu kan, masjid lama. Masjid itu tak ada kuliah. Tak ada kuliah. Kelas maghrib tak ada, kelas subuh tak ada. Jadi satu masa bila saya semayang kat situ, saya tanya tuan imam tu, "Mam, malam ni kuliah apa?" Tak ada, Ustaz. Sejak bila tak ada? Memang tak ada.
Kenapa tak ada? Rumah Allah besar ini tidak dimanfaatkan, ruginya. Seganlah Ustaz nak panggil Ustaz ni, bukan ada jemaah. Tak ada jemaah dia kata kan. Pula tak ada. Ini ada ni 5-6 orang. Okeylah ni. Tak apa, saya datang. Saya boleh buat kuliah walaupun 1 orang datang. Tak apa. Imam jangan segan. Tak payah bayar, free. Saya ada masa saya datang. Ya ke Ustaz? Boleh ke? Sebab saya segan nak panggil Ustaz sebab jemaah tak ramai. Tak apa, insya-Allah. Majlis ilmu ni dia macam gula. Pada pandangan semut, dia akan cari. Dia dapat gula dia akan cari. Tuan-tuan maka dia pun mulalah. Buka kuliah, benarkan saya datang. Buka lamalah kita tuan. Tuan-tuan tengok hari ini. Ramai kan? Daripada sebelum buka masjid baru. Sejak tu ramai. Jadi maknanya ada. Jadi jamaah kita datang ke masjid bukan sekadar nak salat waktu, tapi ada masa-masanya nak dengar nasihat, nak dengar teguran, nak dengar kuliah. Jadi insya-Allah akhirnya hari ini kalau tuan pergi kuliah-kuliah mereka penuh. Saya cakap dengan imam tu, tengok mam. Saya tak cakap. Penuh, dah lama penuh kan? Ni satu lagi. Pagi tadi saya kuliah subuh di surau Taman Horizon Hill. Di situ orang kaya-kaya yang datang pakai Porsche, yang datang paling sikit pun paling singkit pun kereta saya lah. Yang lain semua kita ratus-ratus ribu yang datang. Kalau nak buat projek surau tu, cakap aja, sekejap dia dapat ratus ribu. Sekejap aja. Tuan soal duit memang masya-Allah tak kira. Tapi Ustaz jemaahnya kurang. Tapi sejak ada kuliah ni ramai sikit. Pagi subuh memang jarang kuliah subuh tuan-tuan memang jarang dia kata. Inilah Ustaz datang buat kuliah subuh. Nampak Ustaz macam penuh Ustaz ramai. Tuan. Jadi kalau tak buat orang tak datang. Bila buat orang datang tuan. Jadi teruskanlah. Ini merupakan usaha yang sangat baik. Bukan usaha kecil, tapi ini usaha besar. Usaha yang sangat dipandang mulia oleh Allah, disukai oleh, dicintai oleh para malaikat. Apalagi dalam bulan mulia, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Jangan kiralah wang ringgit, jangan kiralah wang masa dan sebagainya. Ada masa datang, ada duit, sampaikan sekadar ikut kemampuan. Tak boleh 10 ringgit, 100 ringgit. Tak boleh 100 ringgit, RM1 boleh. Tuan-tuan saya pernah menyaksikan di masjid ini tuan-tuan. Saya cerita pernah menyaksikan satu malam. Orang berlari-lari sana sini. Tapi orang tak perasan. Saya tengok. Saya datang satu pagi subuh tu, sebelum subuh. Orang berlari-lari. Kenapa orang berlari-lari tuan-tuan? Saya berhati, saya faham kenapa dia berlari-lari. Waktu tu dah nak masuk subuh. Dah nak azan subuh. Orang berkejar. Cari apa? Cari tabung masjid. Cari tabung masjid. Saya sebab belum pun tak mana. Mereka ini menyahut surat Allah, fastabiqul khairat, belum menunggu buat kebaikan. Malam tu tuan-tuan, malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Malam ganjil 10 malam yang akhir. Malam ini dah kita masuk malam 10 yang akhir. Malam ini malam 20 Ramadan. Malam esok malam 21. Malam ganjil. Nabi pesan carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil 10 hari yang terakhir. Jadi hari itu malam ganjil yang akhir, malam 29. Manusia datang masjid subuh masa itu masing-masing berlumba-lumba mencari tabung nak mengisi cepat-cepat sebelum azan subuh. Sebab Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajar. Masuk je fajar, terbit fajar, azan Allahu Akbar, tutuplah. Tak adalah malam Lailatul Qadar untuk kita di sini.
Mungkin di tempat lain ada lagi. Di India masih ada lagi malam Qadar sebab dilambat lagi. Kita dah habis. Di Mesir lambat lagi. Dia waktu itu masih tengah malam, kita dah subuh. Jadi ada peluang lagi dia di sana. Kita kasih dah tutup azan itu. Masih itulah manusia berlari-lari di suruh anak dia. Masuk sana anak, masuk sana. Berlari-lari anak muda, anak kecil, orang tua semua kan. Masya Allah. Sukanya tuan-tuan. Jadi itu nikmat. Fadlan minallahi wa ni'mah. Nikmat Allah. Wa maghfiratan, dan keampunan Allah. Tolong ingatkan diri kita sendiri. Pemberian Allah, nikmat Allah, keampunan Allah dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjanjikan yang terbaik untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.